sampai 100 minum kopi. Selamat berjumpa lagi kita di sesi bersuara di Warung Baru. Nama saya Muiz Adam dan saya bersama co-host saya Badrul Syafrail ingin bersembang sedikit tentang artikel yang keluar di edisi Semalam Bertiga yang bertajuk Berbagi Sejarah dalam Cantingan Batik bersama penulisnya Adina Abdullah. Saya. Selamat datang. Selamat petang. Terima kasih kerana menjemput. Okey. Sama-sama. Mungkin kita boleh bermula dengan mungkin a bit of background. What's your relationship to batik and art history lah, sejarah seni batik di Semenanjung Malaysia. Bidang saya sejarah seni. Kajian saya sebenarnya tentang manuskrip Melayu. Tetapi batik ada hubungan rapat dengan saya sebab saya asal daripada Kelantan. Jadi batik dan sebarang kraft tradisi Pantai Timur memang dekatlah dengan saya. Sebab dari kecil dibawa oleh mak ke Siti Khadijah, Pasar Payang dan juga pernah melawat kilang canting sendiri. Dan saya juga pernah pergi ke kraft yang lain macam wow dan juga wayang kulit. Itu antaranya lah. Okey. Dalam artikel Adina ni, Adina membuka cerita sejarah batik ni dengan kisah Cik Su, iaitu pemula tradisi batik Kelantan. Boleh tak Adina mengupas sikit tentang sejarah batik di Kelantan melalui this character lah, Cik Su? Untuk bercerita tentang apa-apa tradisi pun kita perlu tahu latar sejarah satu tradisi itulah. Jadi yang saya baca daripada ini sumber daripada warisan Kelantan, jurnal Kelantan yang diterbitkan oleh Museum Kelantan. Ada menceritakan tentang sejarah awal kemunculan batik di Kelantan. Ada seorang yang nama Cik Su dalam tu. Saya tak tahulah tak pasti nama penuh dia. Dia mula melihat batik yang datang daripada Indonesia ke Pantai Timur. Jadi dia terfikir batik daripada Indonesia ni banyak dipakai oleh rakyat jelata waktu ketika itu dan tidak ada pengeluaran tempatan. Bila ada datang daripada luar, jadi harganya dibawa daripada Singapura kan, kalau tak silap saya. Jadi harganya mahal sedikit. Jadi dia terfikir kalau dia menghasilkan sendiri batik, tentu harga dia lebih murah, lebih apa orang panggil, boleh dibeli. Ada satu term yang Accessible. yang boleh dibeli oleh penduduk lah. Tetapi dia kesukaran pada waktu tu adalah teknik penghasilan. Dia tak tahu teknik penghasilannya macam mana. Jadi dia dapat khabar daripada Bangkok. Bangkok juga menghasilkan batik. Jadi sebenarnya teknik penghasilan batik di Pantai Timur dan khususnya di Kelantan adalah daripada Thailand, bukannya Indonesia. Jadi permulaan batik itu adalah kain batik Pelangi. Kain batik Pelangi itu mulanya penghasilan batik di Kelantan. Lepas tu tentang teknik cap pun didapat daripada Thailand juga. Cara cap batik tu. Itu mulanya sejarah batik di Kelantan dan di Pantai Timur. Jadi bukannya daripada Indonesia. Saya nak tanya, kenapa orang minat nak mencorakkan kain? Kalau kita tengok benda-benda lain banyak je kain-kain, tapi biasa kosong je. Tapi kenapa yang buat batik ni dia nak corakkan kain itu? Datang dari mana inspirasi dia tu dan kenapa? Saya rasa tu sifat sebenarnya jadi manusia. Untuk
ada melihat satu yang cantik. Sebab Pantai Timur dulu kayu pun diukir. Jadi start daripada ukiran kayu. Saya rasa kelas yang paling lama adalah ukiran kayu dan juga manuskrip, iluminasi manuskrip. Iluminasi manuskrip juga dihasilkan di Pantai Timur, itu Istana Terengganu. Dia ada pusat hasilannya. Jadi itulah saya rasa nature. Sifat semula jadi manusia nak Yang khusus orang rantau sini saja ataupun sebab maknanya kalau kita tengok macam benda-benda lain biasa kain tu je lah yang dia tunjukkan, kosong je lah kan, macam kain sutera biasa-biasa kain tu yang dia nak promote, bukannya dia corak tak banyak lah maknanya kan, mungkin ada satu lagi saya nak cakap adalah kain terutama batik di Indonesia itu dijadikan cerita. So Dia melukis sejarah cerita di kain. so tukang batik tu Hudson ni sebenarnya tukang cerita lah. Yes. Yes, betul. Okay. Pandai. So dia bercerita lah. Yes, Dia bercerita atas kain dia dan Yes, hasilkan corak-corak. Mungkin dia ada cerita dia sendiri kain ni, mungkin ada cerita dia sendiri. So apa sebenarnya yang cerita yang nak disampaikan oleh artis-artis batik ni? Sebab mereka ni guna motif-motif macam motif dari alam sekitar. Yes. Dari macam kita tengok kan dah macam ni, macam motif megamendung, awan, motif bunga, benda-benda yang memang sudah ada. So motif batik Kelantan pada timur, kalau Lina cakap asalnya dari influence dari Siam semua tu, apa yang macam mana dia punya pemikiran dia, macam the aesthetic tu datang daripada just your natural surroundings ke, memang dari awal asalnya pun memang ada influence daripada Nusantara, dari jauh, dari Sumatera, macam kata serumpun kan, macam that cultural context. Macam mana tu, apa cerita yang nak kalau ikut niat pengkarya asal yang dahulu, saya tak pastilah niat dia apa, tetapi menurut kajian lah ini, dia bila duduk di tepi sungai, dia memandang dia memandang sekitarnya. Ada orang ramai yang kata kita meniru motif Semenanjung, meniru Indonesia lah, meniru Bangkok lah, tetapi ada motif-motif tertentu yang hanya terdapat di Pantai Timur. Contohnya motif itik pulang petang. Ada tak? Ada tak kat situ? Tak ada. Tak ada. Dan macam di bunga lada, yang tu hanya particularly di Semenanjung. Okay. Dia Itik pulang petang. Dia yang bentuk macam tu, S. Okay. Saya pernah nampak. So actually macam itik tu, it's not literal kan. Macam kalau batik Indonesia kan mungkin ada macam motif garuda, mungkin ada binatang, tapi di Semenanjung mungkin dia lebih abstrak. Satu lagi sebab pengaruh Islam. Betul. Jadi dia mengabstrakkan setiap motif lah. Kecuali yang nampak macam bunga tumbuhan, tak apa. Tapi kalau binatang dia akan simplify. Dia akan sempurna atau sederhanakan sehingga tinggal rupa sahaja. Tak nampak bentuk macam binatang tak nampak lah. Binatang tak nampak. Itu adalah pengaruh Islam. Okay. So selepas Cik Su macam mana expand dia punya bisnes lah, sebab dia kan naik latih juga kan, dia nak buat Dia bisnes kan. lelaki. Oh dia lelaki ke Cik Su? Itulah saya ni sebenarnya saya ni sebab mak saya dari Besut. So dia kata lah, so saya familiar juga lah dengan Timur semua ni. So macam tu lah dia punya spirit kan pada Timur kan. So dia nak memperkembangkan bisnes dia dengan seni semua ni. Dia ambil daripada corak daripada Jawa, daripada Singapura kan, macam nak expert dan guna dia punya apa dia punya teknik-teknik batik chop semua tu yang tu kan. So
So as it went on, macam kita dah berkembang ke, macam mana dia bertukar corak-corak dia, batik macam mana seni batik sendiri tu berubah ikut masa, dan macam mana dia reflect culture society, budaya, apa cerita budaya yang diceritakan. Saya rasa lepas cap tu mula beralih pada tangan lukis. Tapi sebenarnya Cap dulu. cap dulu. Cap dulu, Cikgu dia sebab itu teknik, sebab dia tak tahu sebenarnya Indonesia punya teknik macam mana. Jadi dia belajar daripada Bangkok. Tapi di Indonesia yang saya rasa yang mula dulu adalah lukis tangan, baru cap. Tentu saya tak pastilah. Tapi lepas tu dia orang beralih pada lukis tangan lah. Itu saya rasa perkembangan dan orang semakin berhijrah pergi ke Indonesia, belajar cara macam mana. Tetapi motif warna masih lokal, masih tempatan. Saya rasa tak banyak yang diambil daripada Indonesia kalau kita tengok. Sebab kita sendiri sudah ada motif yang distinct, yang khusus ke Pantai Timur yang diambil daripada ukiran kayu. Kalau kita tengok ukiran kayu dengan bunga teratainya, itu kalau kita nak tengok jauh lagi, pengaruh daripada Cina lah. Okay. Cina ke Terengganu, itu dia punya serakan budayanya. Okay. Okay. Kalau Even Indonesia sendiri batik dapat pengaruh daripada Cina dan Mesir, bukannya orang tulinnya di Indonesia. Saya tak sebut dalam tu lah, sebab akan mengundang. Tapi walaupun Indonesia bertegas kata itu adalah ciptaan mereka, tapi sebenarnya pengaruh tu daripada Mesir dan juga Cina. So batik pun memang dari di Afrika pun ada Yes, daripada because medium tu sama je, kain. Semua orang nak mencorakkan kain. Orang kan? Mexico pun ada batik. Dia sebenarnya orang dulu merata dia tersebar lah. Tersebar craft tu. katakannya asal usul itu sebenarnya susah lah sebenarnya. Sebab Kita tak boleh nak chop dan keling kata budaya tu kita punya. Itu yang saya tulis berbagi. Okay, sebelum kita pergi ke yang berbagi tu, in general, macam mana, sebab Alina ada sebut pasal batik Jawa, batik Sumatera, batik Siam, batik Pantai Timur, batik Champa pun ada. So in general, apa beza batik Jawa ni macam mana, batik Sumatera ni macam mana, batik Champa macam mana? Yang beza yang sangat jelas adalah warna dan motif lah. Sebab dulu warna tumbuhan, jadi guna lokal punya tumbuhan lah. Okay. Apa yang ada pada setempat tu lah. Guna warna tu macam kunyit tu semua ada lah. Semua tempat ada. Kalau untuk kuning, dan juga daun macam bunga telang, kelakar warna biru. Itu bezanya adalah warna dan juga motif. Ada motif juga diambil daripada yang setempat lah, apa yang ada di sekeliling. Sebab dulu tak ada teknologi macam sekarang yang kita boleh tengok. Jadi segala inspirasi adalah daripada alam sekitar setempat, sekeliling mereka. Jadi kalau macam orang just nak sebut je batik Jawa ni, apa motif dia? Batik Jawa, kalau saya nak cakap yang saya bukan pakar batik. Jadi, tapi yang saya tahu batik Jawa lebih pada binatang. Dan warna dia warna coklat. Apa semua itu kita tahu. Yang Semarang kalau tak silap saya, sebab dia ada juga ukiran kayu. Jadi mungkin motif dia berdasarkan ukiran kayu tu lah. Kalau ada satu tempat tu dia lebih pada motif Cina. Di Indonesia ada satu tempat tu dia dapat pengaruh daripada Cina. Saya tak ingat. Saya tak pasti ada ke tak saya tulis. Tapi lebih pada warna merah, kuning, dan motif dia motif geometri Cina tu. Okay. Itu. Tak ada macam dragon ke Mungkin naga-naga, mungkin, Garuda. Sebab macam kalau macam motif ada. Garuda macam tu daripada Hindu Buddhism tradition kan, yang mengasal dari Malaysia, ada Malaysia. Tapi macam Cina tu dia
Macam rasanya tak pernah nampak lagi lah. Macam dragon semua. Tapi mungkin sekarang kan semua orang buat batik, Cina pun buat batik, mungkin ada Kering develop campang. Campang macam mana? Campak dia lebih banyak awan larat. Okay. Oh. Sebab even ukiran bangunan pun dia guna awan larat tu. Kemungkinan besar lah pada saya rasa lah pengaruh awan larat tu daripada sana. Daripada campak. Campak. Dan mungkin pengaruhnya mungkin daripada Cina lah asalnya. Sebab daripada Cina hijrah ke Campak, kemudian kita pun ada ke sana juga Campak. Even Kampung Laut, Masjid Kampung Laut. Dikatakan ada Tuan Haji Ustaz di Kelantan tu, masjid yang tertua, antara masjid yang tertua di Kelantan tu. Orang yang datang daripada Campak kan sekumpulan wali ke apa, dia nak bina masjid di Jawa. Dia Masjid Kampung Laut tu dia ada twins dia di Jawa. Sebab dia kumpulan ni nak bina masjid tu di Jawa, tapi dia singgah dulu di Kelantan, dia bina masjid tu. Dia buat pada projek kat Kelantan tu. Dia test dulu. Kemudian baru dia pergi. Masjid tu tak ada paku, tak guna paku. Jadi dia orang So nak dia pindah sama lah juga dengan architecture tradisional Kelantan dan Terengganu, memang pakai pasak saja, dia tak pakai paku. No, it's the same. Macam kalau ikut the region kan, macam dekat Campak tu macam Melayu lah, macam Serumpun ni kan, sebenarnya sama. Dia ikut the vernacular style kan, punya motif bumbung lain, mungkin aku yang kain. Tapi asalnya kalau kita tengok generally dia macam mungkin sama. Dia alam sekitar. So it's very nature oriented. Betul. Sama juga macam penghasilan craft yang lain. Semua nature. Okay. I think that reveals something about the hubungan essence manusia dengan alam, sekitar, dengan alam, alam essence sekitar. of Sebab dulu pun macam nenek moyang pun dia akan berseru dengan alam. mungkin itu mungkin ada connection dengan macam animism. Betul. So sebenarnya kalau kita korek, macam kita go back to that macam pagan. Macam tu lah. Dan hidup lagi lah motif-motif tu sampai sekarang. Dia memakmurkan, mengagungkan alam sekitar sekeliling sebab sumber untuk hidup, makanan, semualah segalanya. Perlindungan. Okay. So saya nak tanya dalam artikel Alina cakap tentang konsep berbagi dalam budaya. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ini? Berbagi tu dalam bahasa Inggerisnya sharing lah, berkongsi lah, seperti yang kita dah bincang awal tadi, tidak ada asli. Semua budaya berkembang dan terjun atau masuk ke dalam suatu komuniti, dan komuniti itu mengubah suai jadi milik mereka. Jadi asal usulnya mungkin ada pada komuniti yang lain, pada kelompok yang lain, pada budaya yang lain. Jadi itu maksud saya. Yang dikatakan aslinya suatu kaum atau budaya itu juga menjadi asli pada kaum yang lain, tetapi ada perbezaan. Asalnya kita kongsi lah. Macam perkembangan bahasa misalnya kan macam tu jugalah kan, mungkin kita start daripada satu point and then macam Sanskrit ke Pali ke, itu kita as we go along history kan kita some English words ke macam tu ke. So samalah dengan seni. Sebabnya dulu pun kita tak ada sempadan, kita satu Nusantara. Jadi tak ada negara. Saya kata Melayu apa semua tu kita kira satulah. Bila dah ada sepadan tu, jadi kita rasa budaya tu berpecah milik satu sepadan yang lain, tapi sebenarnya daripada dulu memang semuanya sama. Kita kalau macam di Semenanjung ni, batik tradisional ni memang di Pantai Timur saja ke tempat-tempat lain ada juga? Asalnya kalau ikut sejarah yang dirakam, kita tak tahu, mungkin di Kedah ada juga tapi tak dirakam. Jadi yang dirakam adalah yang Kelantan Cik Su dan kemudian berkembang ke Terengganu. Tapi Kedah mungkin ada, kita tak tahu. Jadi saya tak boleh nak claim atau nak bagi tahu yang asalnya
di Kelantan. Dalam pada yang masa yang sama, Sabah Sarawak juga ada batiknya sendiri. Jadi kita kena carilah sejarah Sabah Kalau Sarawak. Sabah Sarawak ni macam mana pula? Itu saya tak pasti. Dia Puah Kunggu dia lebih pada tenunan sebenarnya, tapi batik mungkin ada. Okey. Batik mungkin ada. Okey. Ada tak batik Kedah, batik Perak? Memang tak dikenali sangat lah. Tak ada. Pelangi mungkin. Selangor, kalau tak salah saya, ada satu bahagian di Selangor. Asal-usulnya batik Pelangi. Okey. Batik Pelangi. Batik Pelangi yang Batik Pelangi diikat ni tu, sebenarnya macam dia mana? rendam dalam Tie-dye. Yes, Macam tie-dye lah. tie-dye. So corak dia tu jadi macam random sikit lah. yes. Dia tak ada okey. corak, dia hanya warna. Permainan warna. Corak dia berdasarkan ikatan. Okey. Okey. Very trendy lah sekarang. Okey. Semua budak-budak muda Gen Z semua suka tie-dye, oversize. Dulu macam African, Afrika banyak lah guna teknik cadai ni yang pelangi yang selesa kan. So macam apa? Psychedelic punya style sikit lah. Yes. Dah ada revival sekarang. So, Okey. Tak ada orang dulu pakai buat sarung. itu lah. Okey. Okey. Dalam ni pun Alina ada sebut tentang perbezaan batik dari sudut kelas. Maknanya mungkin orang kelas atasan akan lain sikit, orang kelas bawahan akan lain sikit. Macam mana perbezaan dia? Apa? Maknanya dari sudut apa? Dari sudut Kalau tentang busana, kelas busana di Semenanjung yang saya rasa tidak bermula dengan batik. Saya rasa bermula dengan kain tenun. Okey. Kain tenun yang tu saya tak pastilah, tapi Kedah Pahang dan Johor ada kelas untuk pemerintah dan juga rakyat. Kalau batik khususnya sebab di Kelantan dia bermula dengan rakyat, bukan di istana. Kalau di istana baru ada kelas pemerintah dan rakyatnya. Kalau di Indonesia sebab tradisinya dah lama, jadi batik yang dipakai oleh pemerintah istana lain daripada rakyat. Dan saya rasa perbezaan antara dua kelas ini adalah dari segi warna dan juga kerumitan corak. Sebab bila banyak lapisan warna lebih mahal dan dikatakan lebih kaya. Kalau satu lapis warna murah sedikit dan juga untuk rakyat biasalah. So lagi banyak lapis, lebih complicated dan lebih rumit mahal lah. dan lebih mahal. Okey. Contoh jenis cat yang dipakai ada beza? Jenis warna ikut lapisan warna. Sebab dia satu lapis satu warna. Dia bukan macam ikut satu macam Yang tu kalau painting lah, cap yang tu lain. Kalau cap macam tu. Dia ikut lapis satu warna. Bila ada 3 warna tu maknanya 3 lapis. Dia cap dulu, kemudian dia warna. Bila cap tu dengan lilin. Lepas tu dia warna. Lepas tu bila dah kering, dia cap lagi dengan lilin. Lilin tu makna dia menutup kain tu lah. Bila lilin cat tak boleh tembus. Tak masuk kawasan tu lah. Tak masuk kawasan tu. So misalnya macam kalau nak warna hijau, dia celup warna biru, celup warna kuning. Macam tu ke? Tak? Betul kan? Kalau ikut colour theory kan dia campur macam tu Tapi kan? mungkin ada colour yang memang colour hijau. Yang tu lah pula. Daripada tumbuhan. Memanglah. Kan? Tapi mungkin juga cara tu, tapi sebab dia rumit pembuatannya, jadi lebih mahal lah. Okey. Kalau lukis pun saya ada tengok cara orang kampung di Indonesia melukis batik. Dia bentang macam tu, dia lukis. Lepas tu dia celup cat warna, kemudian lukis balik. Jadi benda prosesnya lah yang memisahkan antara dua darjat tu lah. Okey. Ini kita boleh cakap tentang tanggapan estetika yang Lina gunakan dalam artikel ni. Gaya dia corak ikut taste lah kan, atau ikut macam status, ikut apa yang kita nak membentangkan, yang kita nak tunjuk pada orang, So batik
kalau kita bezakan dengan cakap keturunan, sebenarnya dia macam less class oriented tu. Tapi kita tengok sekarang ni dalam batik moden ada je dia punya differentiation, quality lain tu lain. Dia boleh tak Lina cakap tentang batik moden, macam di mana kita sekarang tentang tanggapan estetika batik dalam kesenian Malaysia lah. Okey, kalau kita tengok secara tak sedarnya, orang Kelantan, orang Pantai Timur sendiri tahu bahawa batik pun ada kelas dia di sana. Kalau sarung dan cap macam ni murah. Ini berapa ni satu ni? Siapa yang beli dulu? RM15 RM15. RM15 juga. Paling mahal pun 35 lah itu kalau ada dah. 3-4 lapis Ya, kan. Kalau yang ni rasanya mahal sikit kan? Mahal I sikit. think it's on about RM50 kot macam tu. Ada brand dia tak? Dia tulis brand dia ni je ada yang nak sekejap. Kita buka kita bentangkan batik ni. Kita macam nak jual batik kan. Betul. Mana je? Okey. dia ada. Batik Kuala Terengganu. Terengganu ada nombor 14 124. Even yang cap pun ada dia punya Ada beza. tingkat dia. Tetapi dalam kelas batik sendiri, batik lukis adalah yang mahal. Hanya orang kaya je yang pakai batik lukis tu. Jadi dulu pegawai-pegawai kerajaan dia akan beli batik lukis. Sebab batik lukis dia macam bespoke lah. Satu kain tu memang satu kain corak. tu memang satu corak. Dia tidak replicated. Dia tak boleh kita nak repeat balik corak tu sebab tangan kan. Kalau designer tiru sekalipun mesti ada, dia tak ada tulisan mesin lah. Jadi itu yang buat harga dia mahal. Itu yang dikatakan orang ramai batik Kelantan Terengganu ni mahal. Tapi kita kena faham sebab artisan. Dia bandingkan mahal tu dia bandingkan batik yang macam mana pula? Yang lebih murah. Jadi dia anggap benda tu sama. Benda sebenarnya lain. Cap ni pakai alat dia, chop. Senang je chop. Dan ada banyak lagi corak ini kita boleh jumpa kan. Tapi kalau batik lukis tu, itulah satunya dan warna itulah satunya dan daripada tangan sendiri. Tangan artisan sendiri. So akan makan masa Makan masa juga. Dan nilai dia atas sikit lah daripada yang cap ni. Sebab dia ikut cita rasa, Dan juga inspirasi jenis pelukis batik tu sendiri. Dan juga jenis kain. Kebanyakan batik lukis ni kain krip. Krip. Oh, yang CREPE tu. Dan juga kain sutera. Okey. Sebab kalau nak yang lukis tu ni- dia ada mahal sikit. Sebab yang ni buat. yang ni cotton. kalau lukis di atas kain cotton yang biasa macam ni tak berbaloi lah. Nak jual untuk mahal tu. Jadi atas kain sutera. Jaranglah cap di atas kain sutera. Ya betul. Sayang pula kainnya tu. Sayang pula betul. kainnya tu. Kita nak promo majalah sikit, iklan. So, untuk yang baru tengah nak tengok, kita sekarang tengah berbincang tentang artikel yang tulis oleh saudari Alina Abdullah, berbagi sejarah dalam settingan batik dalam Suara Isu nombor 3, boleh didapati di Tinta Budi kalau masih ada stok, ataupun terus di Jurnal Suara. Linknya ada tak? Ada linknya. Linknya ada kat bawah ni. kita Kita nampak. Tapi kalau ada. Kalau tak ada, nanti kita beritahu. Okay, so tadi kita cerita pasal batik moden. Sekarang ni kan memang tengah orang nak promo sikit batik. Kita dah banyak lokal punya brand yang nak promote lokal punya batik, dan ada pula orang yang cakap kita kena beli batik jenis ni, kita kena beli batik jenis ni. So sebenarnya kalau nak, ada tak beza first tradisional batik dengan batik moden yang sedang dipromosikan dan sedang dipushkan oleh orang sekarang ni lah? Beza dari segi motif. Moden lebih pada abstrak. Corak abstrak. Dan tradisional boleh kita lihat macam ni lah. Dia akan guna motif tumbuhan alam sekitar alam. Itu di Semenanjung lah. Saya rasa tak perlu ada perbezaan tu pun. Okay. Yang asalkan di tempatan. Bagi saya
kalau kita nak kekalkan motif tradisional, boleh juga pada kain sarung, boleh yang dibuat baju. Tapi kalau ada di mereka yang nak popularkan teknik batik tu sendiri, yang penting antaranya selain daripada motif adalah teknik tu. Tak ada masalah. Dan jika dia nak memodernkan, sebab kita bukan hanya berada di satu zaman, kita zaman bergerak. Jadi kita ikut keedaran lah. Kalau ada mereka yang nak mengubah motif, nak stylizekan, tak ada masalah. Kalau dia nak membuatkan orang lain untuk memakai motif tempatan dan sebagainya lah, itu pendapat masing-masing lah. Bagi saya tu tak ada masalah. Interesting ni macam mana kita dia design-design sekarang dia tukar tukar medium, tapi macam instead of pakai kain untuk sarung, untuk apa, untuk baju, untuk kain baju kurung, untuk baju lelaki. Sekarang kan tahun ni banyak face mask batik. Saya ada. Ada. Itu cantik Itu motif apa tu? Ini Malaysia. Ini bunga rama-rama ke? Okey. Rama-rama ke bunga. Ini corak batik Malaysia. Corak, yes, betul. Yang another interesting thing I think, sebab kan banyak yang pergi face mask ni mungkin mereka yang nak buat extra income, yang macam artisan atau macam social projects yang nak employ macam artisan di kampung atau refugees gitu. So memang batik ni menjadi medium rakyat dalam Marhain. Betul. Boleh ke dia katakan macam tu? Tapi dijual di tempat yang Betul juga. Tapi kalau macam batik moden ni ada story dia tak? Kalau macam Aina cakap tadi, yang batik lama ni ada cerita dia, ada sejarah dia. Itu terpulang pada mereka tu lah. Kalau dia nak mengkisahkan rekaannya, terpulang pada mereka tu. So dia tidak kisah sebenarnya apa cerita-cerita ni. Terpulang pada yang buat yang lah. membuat tu. Okey. Sebab kalau macam sebabnya zaman dulu dia tak boleh baca. Dan tak ada dulu kertas pun sekarang nak. Jadi penceritaan tu dilakukan di atas kain. Di sekarang sebab kita ada banyak medium lain, jadi design mereka kebanyakan saya rasa ikut kehendak pasaran. okey. Orang suka bunga, dia pun nak buat bunga kebanyakannya dalam kalau tu dalam batik tulis lah. Yang saya tahu di Kelantan saya bukan nak macam mengurangkan kekreatifan mereka batik, tapi mungkin terdesak. Sekarang ni semua berdasarkan pasaran. Yang berbanding dulu, yang lebih ada juga estetik dan juga ada latar di sebaliknya lah. Saya nak bacakan satu petikan, iaitu seni rupa tradisi biarpun telah dipetakkan sebagai seni kelas 2 oleh Barat, sebaliknya sangat bernilai dan menjadi sebahagian daripada identiti sosial budaya masyarakat setempat. Betul ke batik ni dianggap sebagai seni kelas 2? Seni craft, art craft dikelaskan sebagai seni kelas kedua dalam sejarah seni. First kali fine art lah, seni halus, painting. Tapi itu tradisi Barat. Kita craft adalah kita punya fine art. Ukiran kayu. Tapi kerana mereka menulis sejarah dan memegang sejarah tu, sejarah seni tu, jadi dia kelaskan begitulah. Kita pun terikut. Tapi tradisi kita bukan catan, bukan tradisi kita adalah ukiran kayu dan juga batik. Jadi patutnya yang dekat dalam Balai Seni Lukis Negara ni adalah
Kena kayu. Saya tak nak pergi ke lah. Tapi lebih kurang maknanya patutnya dia tidak diletakkan hanya sebagai untuk penggunaan. Dinilai juga Sebab dari segi seni bagi tempatan, bagi Nusantara adalah seni gunaan. Dia tak ada seni seni yang tak berfungsi, tak ada. Dia seni dalam kehidupan. Seni dalam apa ni? Tiko perak tu kan. Seni dalam bekas sirih, petak sirih. Tu pun ada kelas juga. Seni dalam apa? Terpeling apa ni? tenongan-tenongan Cepeling budak tu. Kan ada macam peraknya, ukiran perak. Ya. Di Nusantara itulah seni kita. Seni adalah kehidupan lah. Seni pada rumah. Bukan Home pada decor. yang diletak di dinding rumah, tapi rumah tu sendiri. Rumah tu itu sendiri. Kiran cerita. dia, kenapa hujung tu ada apa orang panggil? Yang apa? Gable itu. Tanjung. Yang I know. Tak tahu. Tak tahu. Tapi di barat tak mengenal lagi waktu tu. Yang ini Nusantara punya. Even bukan Nusantara aja. Di Amerika Selatan, di Afrika, kehidupan diorang adalah seni. Tengok pada kain apa Macam semua. Jepun juga. I think Japanese also memang part of their life. Pottery diorang. Even tea ceremony, tu pun seni. seni. So the performance art tu Yes. adalah Seni. Life is the Jadi, performance. bukan atas stage saja semata-mata lah. Jadi kalau tak silap saya di seni Islam, seni yang pertama adalah khat. Ya, kaligrafi. Khat, dan yang kedua adalah seni bina. Seni bina. Jadi Barat telah meletakkan seni craft tu nombor 2. Jadi tak berguna lah. Padahal pada budaya-budaya itulah seni mereka. Itulah nombor 1-nya. Okey. Alina pernah pergi tak ada satu exhibition kat Ilham Gallery? Itu mungkin dalam beberapa tahun yang lepas. Bertajuk Love Me in My Batik. Yes. So actually yang exhibition tu memang ada paintings lah, batik paintings, catatan semua. Memang betul. cantik lah. Ya, betul. Tapi only a few practitioners yang really explore the media. Cantik lah. Sebab saya macam kalau saya tengok kalau pergi museum seni semua tengok painting, this painter, that painter. Tapi kalau tengok saya nampak je batik, saya fikir Malaysia lah. This is where I'm from, you know. This is my cultural identity. So batik tu sebagai medium dan sebagai catatan tu memang terasa, saya pun terharu rasa this is where I come from. So I think for me the power batik tu di situ. Dia it connects me to my heritage. Kalau ada batik lama nenek, kita frame, kita bingkai kan aja. Kan ada setengah puak kumbu dia letakkan di dinding kan. Itulah kita punya seni. Itu yang Profesor Sarishno kumpul. Hasil seni tu. Okey. Okey, balik kepada isu budaya negara dengan batik ni. Sebab kita sekarang ni bila ada orang-orang yang dah mula nak pakai batik, dia orang kata pakai batik ni lagi bagus, yang ni yang ada pula kata kena pakai batik tempatan saja, batik luar kita kena sokong lebih batik tempatan lah. So dari pandangan Arina macam mana? Saya tak ada masalah pada peribadi masing-masing, pilihan masing-masing. Tetapi saya ada masalah jika seorang itu melebihkan sesuatu tradisi craft itu lebih daripada yang lain. Sebab craft budaya tidak ada tingkat. Tidak ada lebih, tidak ada yang lebih cantik atau lebih kurang cantik. Semua sama. Jadi kalau macam saudara Badrul nak pakai batik Jawa yang asli, bukan yang tiruan ke apa, saya tak ada masalah. Tapi janganlah pula mengatakan ini adalah
seni yang paling bagus sekali daripada yang lain. Batik yang paling hebat antara semua. Saya ada masalah dengan yang itulah. Kalau tiruan ni macam mana pula? Tiruan yang ada kontroversi di Indonesia. Batik yang dikatakan batik Indonesia ini sebenarnya adalah batik kilang daripada China. Dia hampir menyamai, tapi dia adalah sebenarnya cetakan kilang dan juga cetakan digital lah. Jadi saya rasa kita semua penggemar batik perlu ada pengetahuan tentang rekaan tu lah. Apa sesuatu tu lah. Sebab saya sendiri pernah hati-hati sikit. itulah. Sebab saya sendiri pun pernah ada baca, saya tak ingat kat mana, dan saya tengah sambil cakap. Dan antara benda yang dia cakap tu adalah untuk promote batik di Malaysia ni, jadi kita buat printing je dulu. Tak payah nak buat batik-batik chop, tak payah nak buat batik. Print je dulu, biar orang beli print je. At least yang menjual tu boleh buat. Bisnes dia boleh laku. So, adakah ini masa lah kan, untuk supaya masa boleh ni batik yang murah. Saya itu pendapat yang cakap tu semua. Itulah saya pun tak ingat siapa. Saya baca kat dalam berita lah. Dia punya pendapat lah. Some celebrity Malaysia. Sebab bila batik, yang dikatakan batik adalah terletak pada teknik. Antaranya teknik. Bila kita cetak digital, tak dinamakan batik dah. Sebab kata batik itu sendiri adalah titik. Kataan batik tu. Kataan batik tu asal daripada mana? Orang Indonesia kata daripada Indonesia lah. Dan maksud dia titik? Okey. Kalau tak silap saya. Okey. Jadi memang tak boleh dipisahkan batik tu dengan teknik, bukan hasil. Itulah namanya batik. Teknik dia kena ada sama ada cap atau lukis, dan juga kalau tak ada tu kena ada lilin. Lilin tu yang dia kata titik tu. Dia ada kena ada pemisahan warna tu. Itu caranya. Kalau guna kilang, cop dengan motif, tak dinamakan, bagi saya lah, tu kain cop biasa ya. Kain corak je lah. Kain corak je lah. Okey. Apa lagi? Yalah, kalau nak dibiasakan supaya semua orang memakainya, boleh mula dengan kain cap lah. Kain sarung. Cap. Dan yang pengeluar dia kena pastikan coraknya orang suka lah. Murah je, berapa? 15. Buat baju, kemeja, berapa hantar kedai. Tapi kadang-kadang tu sebab dia murah yang orang tak nak. No, it's true. Tak nak dia orang mahal. Sebab kan fashion dia macam nak aspirational kan. Macam eksklusif, macam tengok tudung. Macam bisnes tudung. Macam belilah tudung batik lukis. Tapi nak style dia mungkin dengan silk, dengan apa, memang style dia macam ambil estetik itu dari tempat lain. Mungkin dari barat, mungkin daripada Timur Tengah, tak ada masalah. Tapi macam mana kita nak naikkan batik tu sebagai benda yang seni yang aspirational dalam fashion, for example. So macam for example macam kemeja batik lelaki kan sekarang kan dah jadi popular balik sebab dia punya fitting dia dah lain. Mungkin dah sekarang dia slim fit sikit, short sleeve, and then the association tu macam all this macam yang text, macam you cool, macam cool, hot, politician. Biasalah dia, tapi itu orang nampak kata okey, saya nak rupa macam tu. So you kenalah macam politician pakai batik, mungkin setiap hari Khamis kerajaan kena pakai batik. Tapi diorang pilih lah batik yang artisan ke, batik yang cool sikit ke, fitting dia macam nampaklah badan kan. Jahit yang pandai buat fitting. Betul lah, cutting macam tu lah. Boleh. Ini ada orang tanya, ada tak beza di antara batik yang kononnya modern dengan batik yang orang kampung bukan? Maknanya orang kampung tu maksudnya as in
macam masa saya beli ni, Batik dia sarung kata ke? kain sahan, batik sahan ni. Ha. So sepertinya mungkin macam ada batik yang level lain lah. Dia beza antara pemakaian batik tu tulis dengan cap. Itu saja. Memang itu yang utamanya lah. Yang utamanya kain sarung cap sebab dia murah, dia dibuat kain basahan. Dan batik lukis dia mahal jadikan baju. Tetapi saya tengok sekarang ni orang buat je jadi baju kain sarung kan. Even kain plikat buat seluar ada kan. Alah, ya macam Aladdin pants tu pun orang buatkan batik semurah kan. Dia terletak pada kita lah. Kita sendiri ataupun pada pengeluar dia. Okay. Yang kilang ataupun orang yang buat sendiri, dia hanya buat je. Dia tak terfikir tentang pasaran. Yang orang tengah tu, yang menjual dia tu kena fikir tentang pasaran, keluarkan sendiri daripada kain sarung ni menjadi baju, meja misalnya. Kita kan ada kepada supply chain je lah. Dia kan, macam mana you nak gunakan batik sebagai kain saja. Saya pernah tanya pekedai, kenapa banyak sangat kain batik kecil jadi kemeja, kenapa tak boleh kain sarung? Dia kata tak ada orang nak beli, tak ada permintaan. Kalau ada permintaan dia orang buat. Jadi pekedai memang mengikut pasaran sebab ialah dia nak hidup, nak jadi kalau jual orang yang tak nak beli yang batik Jawa kemeja je, jadi kalau tak ada permintaan dia nak buat. Berkait dengan apa yang kita dah cakap tadi ni, misalnya kalau kita bandingkan Indonesia sebab cakap pasal batik ni dan juga budaya lain ni, kita selalu buat bandingan Indonesia sebab itu sebenarnya budaya yang paling rapat dengan budaya Malaysia ni lah. Dan orang hampir semua orang pakai batik. Batik tu bila pergi sana tu it's common kan. Dia bukan benda yang sekali-sekala je pakai bukan Khamis saja pakai benda. Dan itu juga benda-benda lain, bukan sekadar batik sajalah. Tapi bila kita kat Malaysia ni, batik orang jangan pakai. Siapa nak kena cakap tolonglah pakai hari Khamis. Baju Melayu pun hari Jumaat je orang pakai. Hari biasa orang tak pakai baju Melayu. Kain plekat pun tak pakai dah. Orang pergi masjid pun banyak pakai seluar je sekarang ni. Kenapa? Tak pasti. Tapi mungkin pengaruh global kot. Kan? Sebab Malaysia pun rasanya lebih open daripada our kita, budaya kita lebih cair kot daripada Indonesia. Cair dia perkataan tu. Tapi cair tu macam kita terus reject yang lokal, kita terus ambil yang luar saja. Saya rasa di Indonesia baju batik dijual murah kerana tenaga kerjanya murah. Maaf cakaplah. Tapi sebab tu dia memakai yang tempatan. Di Malaysia even pelukis batik pun tidak dibayar murah, dibayar agak tinggi juga. Dan kain sendiri kan, jenis kain semua tu faktor kenapa orang menolak untuk memakai sebagai rasmi atau baju lah, bagi baju lah. Itu antara sebabnya lah. Saya pun tak pasti kenapa. Antaranya global dan juga kos. Okey. Tapi itulah dan kecairan kita ni cair sangat kan, berbalik pada yang apa macam Alina cakap tadi lah, dulu budaya kita tu seni itu adalah seni yang kita guna. Cuma sekarang ni bila kita dah tak guna tu memang nampaknya macam perlahan-lahan makin hilang ya, semakin hilang. Walau bagaimanapun saya rasa ada satu movement, satu gerakan mengangkat balik. Ada anak-anak muda yang mengangkat balik craft-craft kita. Kalau kita tengok betul-betul cara tak sedawat, di Terengganu ada satu kumpulan, tak silap saya, mengangkat balik batik dan even pengusaha dia pun adalah anak muda. Jadi kita harapkan anak muda lah sekarang untuk
mengangkat balik batik ni. Yang di Terengganu tu apa namanya saya tak pasti, tapi dijadikan kain sarung ni sebagai baju dan pelbagai lah. Dan Ini ada yang- budaya sikit tu. Yang Nisa okey, Nisa okey, Kapas ke? yang tu. Lebih kurang yang tu lah dia kumpulan tu lah. Hmm. Dan saya tabik lah anak muda tu. Itulah pun peranan pelapis. Ya, untuk gunakan dan angkat balik lah. Angkat balik. Okey. Kita dah tinggal 2 minit je lagi. Apa kita nak cakap dalam 2 minit akhir? Gimana nak cari kain batik kat KL ni? Sekarang ni saya pun nak kata saya nak beli batik Kelantan. Tapi nak fikir nak pergi mana, takkan nak pergi kat kompleks craft kat Jalan Konde saja. Sebenarnya kalau nak tengok ada kan di pasar, mungkin tak tahu sebab dia bukan tak nampak kat shopping mall. Tak nampak macam online sangat. Ada tu ada artisan kan, tapi kalau yang nak bukan batik sarung biasa, kadang-kadang tak tahu nak cari kat mana. Jalan Tukar Abdul Rahman saya rasa ada. Kompleks Kian Aisyah kalau saya ada. Di Bangi mungkin ada. Dan sekarang ni even pengusaha di Kelantan pun jual online. Okay. Dia ada jual online sekarang dia kat Shopee. Kalau sebenarnya di Shopee pun banyak. Ada saya rasa itu tak ada masalah lah sekarang ni e-dagang. Betul-betul. Dan satu lagi, kita balik pada sebab yang tulis artikel ni dalam suara. So maknanya kita pergi balik kepada penulisan. Untuk orang yang nak belajar lebih ataupun dapat sedikit pengetahuan pasal batik ni, ada tak bahan-bahan bacaan yang nak lebih dapatkan? Kalau ada buku yang spesifik yang nak tahu untuk kenal. Kalau tentang batik secara umum, saya boleh cari video rakaman Farisno di YouTube. Kalau daripada segi buku, kalau khususnya batik adalah Jurnal Warisan Kelantan. Dan saya rasa banyak juga penulisan daripada pensyarah UiTM. Batik, tentang batik. Kalau tak salah saya Profesor Siti Zainon ada tulis tentang busana. Saya tak pasti songket ataupun batik, tapi ada juga kita ada beberapa akademik yang memang ada khususan batik ni lah, tulis pasal batik. Okey. Okey, saya rasa itu saja. Tapi sebelum saya tutup, nak kena pasal iklan. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada Warung kerana menjemput saya untuk bercakap tentang batik. Walaupun ini bukan kepakaran saya, tapi ada sedikit semangat pengetahuan yang boleh saya kongsi lah. Terima kasih kepada Badrul dan juga ke Muiz. Terima kasih kerana sudah datang. Jadi sebelum kita tutup, untuk yang nak baca artikel daripada Alina, boleh beli Isu Suara nombor 3. Boleh didapati di Tingkat Budi. Rasanya di Kunia-Kunia masih ada. Terletak di ada lagi kan? Ada. Terletak di online lah. Online di Jurnal Suara punya Yeza. Adalah halaman di bawah ni kot. Lepas tu ada satu acara minggu depan, hujung minggu, hari Sabtu di Georgetown, sempena Georgetown Literary Fest. Jurnal Suara akan ada satu bengkel penulisan pada hari Sabtu 19 hari bulan Disember. Untuk tahu lebih lanjut, boleh ke sosial media Jurnal Suara ataupun ke Georgetown Literary Fest. Dan untuk yang nak join, bolehlah nak kena hantar penulisan sikit dan mungkin kita boleh bincang penulisan tu di bengkel tu lah. Itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang menonton. Semoga jumpa lagi. Wassalamualaikum. Asyik melala gara-gara tim kosong. Kau tak kenal apa guna bertaji. Hey, kalau tak kenal apa guna bertaji. Hey, kalau tak kenal apa guna bertaji. Hey, kalau tak kenal apa guna bertaji. Hey, hidup sampai 100 minum kopi.